Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar keluarga Malaysia? Untuk Ruang Bicara malam ini bersama-sama saya Ziana Nasir, penyampai anda. Dan untuk kali ini kita nak membincangkan tentang hala tuju sebenarnya dari segi hala tuju pelajar lepasan program matrikulasi. Kerana kita faham pelajar-pelajar ataupun lepasan SPM 2021, tahniah untuk anda kerana telah pun berjaya mendapat keputusan yang cemerlang, dan pastinya ketika ini sebagai seorang pelajar, ibu dan juga bapa sedang tercari-cari haluan mana yang terbaik untuk anak-anak masing-masing untuk mereka pergi ke peringkat yang lebih tinggi lagi nak sambung pelajaran. Dan dalam sesi kali ini kita akan berkongsi tentang program matrikulasi KPM yang merupakan salah satu program pra-universiti yang terbaik sebenarnya. Dan untuk itu kita telah pun bersama-sama dengan tetamu yang bersedia di studio dan juga dalam talian. Waktu ini kita bersama-sama Dr. Hajah Sharifah Sebran Jamilah Said Imam yang merupakan Timbalan Pengarah Sektor Dasar dan Perancangan Bahagian Matrikulasi. Assalamualaikum Dr. Sharifah. Waalaikumsalam. Ya, dan di talian pula kita bersama-sama Puan Hajar Rusilah Jais yang merupakan pengarah Kolej Matrikulasi Melaka. Okey. Baik, dalam masa yang sama juga sebagai permulaan, elok juga saya rasa Dr. Sharifah kalau dimulakan dari segi bagi mereka yang kurang pengetahuan berkaitan dengan program matrikulasi, khususnya matrikulasi KPM ni, elok diperjelaskan terlebih dahulu. Okay, terima kasih Zana selaku moderator untuk ruang bicara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Bernama TV kerana menjemput kami bahagian matrikulasi KPM untuk bersama untuk merungkai lebih banyak lagi tentang program matrikulasi. Jadi khususnya saya mengalu-alukan pelajar-pelajar, ibu bapa, pelajar lepasan SPM yang baru-baru ini telah pun mendapat keputusan pada 16 Jun. Jadi saya percaya ramai ibu bapa, anak-anak tercari-cari ke mana ke hala tuju mereka. Betul. Ke mana mereka nak pergi dengan keputusan yang ada, apakah pilihan yang terbaik yang mereka buat pada ketika inilah. Saya juga percaya mereka telah mendapat banyak tawaran juga. Ada yang mungkin dapat dari tawaran pada SMS, dapat surat dan sebagainya, menawarkan pelbagai program untuk anak-anak mereka untuk melanjutkan pelajaran. Jadi izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk makluman para penonton dan pelajar lepasan SPM tahun 2021 ini, program matrikulasi ini wujud daripada memorandum mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Mac 1999, di mana tujuan diwujudkan program matrikulasi ini merupakan satu laluan khas kepada pelajar cemerlang selepas lepasan SPM untuk membuat program pra-universiti sebelum mereka melanjutkan pengajian di dalam ijazah sarjana muda di pengajian tinggi. Jadi program matrikulasi lebih berfokus pada khusus kepada bidang STEM, iaitu 80% dalam bidang STEM, manakala 20% adalah bukan STEM, iaitu seperti perakaunan dan perakaunan profesional. Jadi untuk makluman Ziana juga, 90% pengambilan pelajar program matrikulasi KPM ini adalah Bumi Putra, manakala 10% lagi adalah bukan Bumi Putra. Jadi sehingga hari ini program matrikulasi telah melahirkan 450,000 pelajar lepasan matrikulasi. Ini adalah satu keberhasilan yang boleh membanggakan juga, di mana ramai di antara pelajar-pelajar kita telah berjaya di pelbagai bidang. Ada juga dalam bidang swasta, ada juga telah berjaya dalam bidang keusahawanan dan sebagainya lah. Ini adalah satu keberhasilan yang menunjukkan bahawa program matrikulasi adalah antara program yang terbaik di Malaysia dan menjadi pilihan pelajar cemerlang juga. Dan juga untuk makluman kita semua ialah bahawa setiap tahun 99.97% pelajar-pelajar lepasan matrikulasi ini berjaya melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi dalam ijazah sarjana pertama, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Jadi setiap tahun kami mengambil lebih kurang 30,000 pelajar setiap tahun, dan kami di 15 kolej
matrikulasi. Jadi kami juga ada 3 kolej matrikulasi yang memfokuskan kepada kejuruteraan, iaitu Kolej Matrikulasi di Johor, Kolej Matrikulasi di Kedah dan juga Kolej Matrikulasi di Pahang. 3 kolej ini adalah dalam bidang kejuruteraan. Jadi itu adalah serba sedikit tentang program matrikulasi. Bagaimana KPM, Doktor, berperanan dalam pelaksanaan program matrikulasi ini? Jadi KPM memberi fokus kepada program matrikulasi bagi lepasan SPM. Jadi kami sehingga kini lah dari tahun 1999 hingga ini pengambilan kami adalah 30% dan tak pernah kurang pun. Jadi ini menunjukkan program matrikulasi mendapat tempat dan menjadi pilihan utama ramai pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi disebabkan oleh rekod yang cemerlang tadi itu, iaitu 99, boleh dikata 99.97%, di mana kebanyakannya hampir semua pelajar kita berjaya melanjutkan pelajaran. Jadi itu adalah satu peluang yang sangat baik. Jadi untuk pelajar-pelajar lepasan SPM memilih program matrikulasi adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk mereka untuk melanjutkan pengajian dan juga ia merupakan satu program yang meneraju kecemerlangan masa depan pelajar. Itu telah terbukti. Tahniah untuk KPM dan juga mereka mengikuti program matrikulasi KPM ini. Kita nampak dari segi keberhasilannya sangat memberangsangkan dan menjadi pilihan ramai juga. Baik, dalam masa yang sama kita bersama-sama Puan Hajar Rusila Jaiz, Pengarah Kolej Matrikulasi Melaka, menerusi talian ketika ini. Assalamualaikum, Puan Rusila. Waalaikumsalam. Okey, baik. Seperti yang kita sedia maklum 60% tempat di program matrikulasi KPM diperuntukkan kepada pelajar golongan B40. Apakah bentuk-bentuk bantuan yang disediakan di program matrikulasi untuk memastikan yang pelajar-pelajar ini dapat meneruskan kecemerlangan mereka sepanjang mereka mengikuti pengajian program matrikulasi KPM? Okey, terima kasih moderator. Untuk makluman semua, program matrikulasi KPM ni merupakan program pra-universiti di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan oleh yang demikian, yuran pengajian, penginapan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Dan pelajar hanya perlu membayar yuran pendaftaran pada kadar yang paling minimum. Untuk makluman, yuran pengajian di matrikulasi kurang daripada RM600. Dan sejak penubuhan program matrikulasi KPM sehingga kini, pelajar yang layak akan menerima bantuan sara hidup yang kita panggil sebagai BSHP. Dan bagi menampung perbelanjaan harian mereka termasuklah makan minum sepanjang mengikuti pengajian di program matrikulasi. Sejak tahun 2008, pelajar telah menerima BSHP sebanyak RM2,500 bagi setiap tahun pengajian. Bagi pelajar yang memerlukan, maklumat pelajar akan disalurkan kepada agensi-agensi yang berkaitan seperti Pusat Zakat, Baitul Mal dan sebagainya bagi membantu mereka dari segi bantuan keuangan. Manakala bagi pelajar yang berjaya mengekalkan kecemerlangan di program matrikulasi KPM, mereka berpeluang untuk mendapatkan penajaan daripada Yayasan Pelajaran Mara iaitu YPM. Okey, itu dari segi kelebihan dan juga manfaat yang diterima oleh pelajar yang mengikuti pengajian ini program ini. Dalam masa yang sama juga nak minta Dr. Sharifah untuk jelaskan dari segi apa agaknya jurusan yang ditawarkan dan satu lagi adalah bidang pengajian yang boleh diikuti selepas mereka ditamat pengajian. Terima kasih Zana. Jadi untuk makluman penonton, terutamanya pelajar-pelajar lepasan SPM tahun 2021 ini, program matrikulasi KPM menawarkan 4 jurusan utama, iaitu jurusan sains, jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan dan juga jurusan perakaunan profesional. Jadi izinkan saya untuk menerangkan lebih jelas lagi. Jurusan sains menawarkan 3 aliran, iaitu aliran sains hayat, sains fizik, sains komputer. Selepas program matrikulasi, pelajar ini layak menyambungkan pengajian mereka dalam bidang perubatan, farmasi, veterina, kejuruteraan, sains forensik, sains komputer, teknologi seni bina dan sebagainya. Banyak lagi peluang-peluang yang mereka boleh terokai dengan dalam jurusan sains ini. Seterusnya,
Manakala bagi jurusan kejuruteraan terdapat 4 aliran yang ditawarkan, iaitu aliran asas kejuruteraan, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam dan juga kejuruteraan mekanikal. Selepas tamat program matrikulasi, pelajar layak untuk menyambung pengajian mereka dalam bidang kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan awam, elektrik, robotik, kejuruteraan komputer, aeroangkasa, kejuruteraan petroleum, gas, bioperubatan, pereka industri, otomatik dan sebagainya lah. Banyak peluang-peluang yang mereka boleh pilih selepas mereka tamat program matrikulasi. Seterusnya, bagi pelajar jurusan perakaunan, mereka juga mempunyai peluang yang sangat luas di mana mereka boleh menyambung pengajian dalam bidang perakaunan forensik, penauditan, percukaian, pengurusan kewangan, pengurusan perniagaan, ekonomi, undang-undang dan ramai juga memilih bidang-bidang lain selain pada bidang-bidang yang saya nyatakan ini. Jadi seterusnya kita ada satu lagi, ini adalah merupakan satu jurusan yang baru yang telah KPM wujudkan pada tahun 2018, iaitu jurusan perakaunan profesional atau yang dipanggil JP Pro. Jurusan JP Pro ini ia adalah satu laluan khas kepada pelajar yang ingin menjadi accountant profesional yang bertauliah lah dalam masa yang singkat dan pantas, tetapi mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Kerana jurusan profesional, jurusan perakaunan profesional ini, kalau pelajar biasa mereka perlu ambil tamat perakaunan, seterusnya mengambil peperiksaan ACCA lah. Jadi mereka terpaksa mengambil masa yang tempoh yang lama. Tapi melalui program matrikulasi ini, mereka diberi laluan yang pantas. Maknanya selepas tahun dimatrikulasi, mereka hanya perlu 3 tahun saja untuk mendapat pertauliahan dalam perakaunan profesional. Jadi ini adalah satu peluang yang sangat berharga yang jarang-jarang boleh disediakan oleh mana-mana institusi, tapi kerana KPM mengadakan laluan khas dengan kita telah bekerjasama dengan ACCA dan juga pelajar ini akan terus menyambungkan pengajian mereka di UiTM Shah Alam. Ini adalah satu program laluan khas yang disediakan oleh KPM kepada pelajar-pelajar jurusan profesional ini, perakaunan profesional ini, kerana ini adalah hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai pelajar yang bertauliah dalam bidang profesional ini. Jadi ini adalah kepada peluang yang dibuka kepada pelajar Bumiputera khususnya lah. Jadi mereka ini akan hanya belajar di Kolej Matrikulasi Selangor. Maknanya ditempatkan di situ. Jadi mereka kebanyakan mereka mendapat tajaan dan seterusnya mereka daripada Yayasan Pendidikan Mara, seterusnya mereka akan menyambung pengajian di UiTM selama 3 tahun. Dan kita juga menyediakan juga peluang-peluang penajaan supaya pelajar-pelajar ini dapat menghabiskan pengajian mereka dengan jayanya. Itu sedikit lah. Ya, maknanya mereka ni bukan saja dapat menyambung pengajian tapi juga akan berpeluang untuk mendapat penajaan. Ya, jadi KPM telah berusaha lah, kami berusaha mendapat penaja-penaja untuk membiayai pengajian mereka lah. Kita tidak mahu pastikan pelajar ini setelah dia ambil program matrikulasi mereka tercicir. Dan untuk pengetahuan Jana juga, boleh dikatakan 100% pelajar matrikulasi ini dalam jurusan perakaunan profesional ini dapat melanjutkan pengajian mereka di peringkat ijazah di UiTM dalam perakaunan profesional ini. Ya, ini dia dari segi keistimewaannya jika mengikuti program matrikulasi KPM itu sendiri. Tempoh pengajian agak singkat dan anda memiliki satu manfaat ataupun kelebihan untuk anda mendapatkan penajaan dan sebagainya. Bukan sahaja dapat sambung pelajaran dalam negara tapi luar negara juga. Baiklah, kita nak terus bersama-sama dengan Puan Rosila juga ketika ini. Puan Rosila, nak tahu dari segi apakah pendekatan dan juga keterbezaan program matrikulasi KPM jika nak dibandingkan dengan pengajian program-program lain yang sedia ada di negara kita? Terima kasih untuk makluman.
Okey, untuk makluman para penonton dan juga Puan Zana di studio. Ya. Perbezaan antara program meritokrasi dengan program-program yang lain adalah mulai pada tahun 2006 KPM telah mula menghantar pelajar-pelajar lepasan program meritokrasi KPM ni untuk menyambung pengajian mereka ke universiti di luar negara. Melalui program penghantaran pelajar cemerlang atau kita namakan sebagai PPC di bawah skrim latihan tenaga pengajar program matrikulasi. Dan selain daripada itu juga program PPC ini pelajar berpeluang menyambung pengajian ke IPT luar negara, termasuklah 100 universiti terkemuka dunia berdasarkan senarai kedudukan top 100 QS World University Rankings. Okey, dan program matrikulasi KPM ini telah menerima pengiktirafan 45 universiti daripada 7 buah negara, iaitu United Kingdom, Australia, New Zealand, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura dan juga Jepun. Dan 45 universiti terkemuka ini termasuklah King College di London, University of College London, the University of Manchester, the Australian National University, Kyoto University, Osaka University, dan pelajar boleh juga memohon secara direct entry kepada pengurusan universiti yang tersebut. Dan ini membuktikan bahawa kurikulum, pentaksiran, sumber manusia dan prasarana yang disediakan di program matrikulasi KPM ini diiktiraf oleh universiti yang berprestij pada peringkat antarabangsa. Dan bagi penajaan pendidikan universiti luar negara ini, pelajar boleh memohon daripada pelbagai sumber seperti syarikat swasta, badan korporat, agensi-agensi dan universiti yang mereka mohon itu sendiri. Okey, baik. Saya tambah sikit, boleh. Tak ada masalah. Macam universiti contohnya antara universiti-universiti yang termuka dunia, mereka juga memenaja pelajar-pelajar. Jadi mereka juga menyediakan beasiswa dan sebagainya lah. Jadi kami biasanya kalau pelajar ini memohon untuk ke universiti luar negara, kita akan membimbing, kaunselor kita akan bimbing, menyediakan pelajar-pelajar ini untuk memohon ke luar negara. Kita akan bantu mereka, kaunselor akan memberi tunjuk ajar bagaimana supaya mereka mendapat tempat di universiti-universiti yang terbaik di dunia. Dari segi tempoh pengajian tu sebenarnya adakah hanya setahun ataupun ada pilihan? Di program matrikulasi betul. Kita ada dua pilihan, iaitu untuk pelajar cemerlang, mereka hanya belajar 2 semester sajalah, iaitu 1 tahun, iaitu dipanggil sistem 2 semester. Tapi kita juga ada sistem 4 semester, iaitu 2 tahun, di mana ini adalah untuk pelajar yang sekiranya mereka tidak boleh ikut untuk 2 tahun, mereka diberi peluang juga untuk menyambungkan pengajian dalam 4 semester, iaitu 2 tahun. Okey, bila disentuh berkaitan dengan tempoh pengajian dan juga universiti-universiti lain yang terlibat juga di peringkat luar negara, kan, itu sesuatu yang kita rasa macam bagusnya, hebatnya, ya, sebab bukan senang dapat iktiraf daripada negara-negara luar sebenarnya. Dan dalam masa yang sama, Puan Rosila, bagaimana dengan impak terhadap pelajar itu sendiri yang pernah mengikuti program matrikulasi KPM yang sebelum ini? Mereka ini sebenarnya menjadi role model kepada adik-adik mereka, kerana mereka ini berjaya mendapat menunjukkan yang mereka ini cemerlang dalam bidang pendidikan. Selain daripada itu, bukan saja dalam bidang pendidikan, mereka ini juga berjaya dalam bidang sosial mereka. Mereka ini bila mereka keluar ke luar negara, luar daripada matrikulasi, mereka ini menjadi pemimpin kepada rakan-rakan mereka di universiti. Dan kami di matrikulasi ini mempunyai pelbagai program sosial, seperti mereka ini terlibat dengan MEPRO, iaitu pembimbing rakan sebaya mereka, di mana pelajar-pelajar yang cemerlang ini, mereka ini menjadi pembimbing bagi rakan-rakan yang kurang dari segi pembelajaran, dari segi
sasiahnya. Dan selain daripada MEPRO ini, kita juga ada kita panggil ini sebagai sistem sokongan sosial ya. Dan kita juga ada pembimbing rakan dinamik. Okey. Atau kita panggil sebagai PRD, iaitu satu program di mana pelajar ini dikenal pasti akan dilatih untuk membantu rakan mereka dari segi emosi sepanjang mereka berada di program matrikulasi. Sebagai makluman semua penonton dan juga Zana yang berada di studio, program matrikulasi ini dia singkat. Dia mengambil masa dalam tempoh 10 bulan. Jadi emosi pelajar itu kena dijaga. Jadi kita mengadakan satu program pembimbing rakan dinamik supaya mereka ini tidak stres berada di matrikulasi. Mereka ni seronok berada di matrikulasi. Dan kita juga mengadakan berbagai aktiviti co-curriculum untuk membentuk kerja berpasukan menjadi kepimpinan pelajar ini melalui pelbagai aktiviti sukan, permainan, kelab dan sebagainya. Dan kita memberikan mereka ini sedia secara digital supaya mereka boleh menggunakan CJ ini untuk mereka pamerkan semasa mereka interview. Yang CJ digital ini kami namakan dia sebagai e-cert. E-cert ni memang terkenal lah di matrikulasi. Ya, okey, itu dia begitu jelas. Saya ingin tambah sedikit, Doktor. Untuk kita membangunkan pelajar-pelajar ini, kita ada alumni. Kita ada lebih daripada 200,000 pelajar lah yang terlibat dengan alumni ini. Menariknya, alumni ini, mereka ini ada semangat setiakawan untuk membantu adik-adik menyumbang mereka. Kembali. Menyumbang kembali. Jadi adik-adik mereka ni ada di antara mereka yang datang daripada sosioekonomi yang sangat rendah. Jadi sebab bila mereka nak mohon ke luar negara perlu membuat bayaran dan sebagainya. Alumni inilah yang membantu mencari dana untuk membantu adik-adik mereka. Itu menariknya. Program matrikulasi ni maknanya ukhuwah mereka walaupun mereka telah meninggalkan program matrikulasi, tapi semangat cinta mereka pada program ini masih ada. Jadi mereka akan menyumbang kepada adik-adik mereka ini. Sebab kami kalau buat program apa-apa, kita akan panggil alumni ini. Akan libatkan mereka. Ya, akan melibatkan mereka. Mereka ni akan menjadi role model kepada adik-adik mereka. Jadi ini adalah satu semangat. Semangat yang jitu, ingin menyumbang dan juga ingin membina adik-adik mereka yang masih belajar inilah. Mereka akan memberi banyak jugalah program-program motivasi. Apakah hala tuju selepas mereka belajar di matrikulasi nanti. Baik, dalam masa yang sama juga saya nak tahu secara umumnya, adakah program matrikulasi KPM ni, Doktor, sesuai untuk mereka yang belum begitu pasti sebenarnya khusus apa yang mereka nak ikuti atau bagaimana sebenarnya? Okey. Biasanya bila mereka dah dapat result, dia dah tahu dah nak tengok di bidang apa, dia akan tengok. Macam sekarang ini kita dah buka semula program matrikulasi ini untuk pengambilan fasa kedua ni lah. Jadi pelajar-pelajar yang belum memohon untuk mohon untuk ke matrikulasi, mereka boleh memohon sekarang. Jadi mereka yang telah ada keputusan, jadi mereka boleh nanti melihat keputusan mereka, apakah bidang-bidang yang mereka boleh pilih. Seperti yang saya kata tadi, kita ada 4 jurusan. Di situ mereka boleh melihat dengan keputusan yang ada, apakah bidang yang sesuai dengan keputusan yang telah mereka capai dan juga minat. Dia bukan saja pencapaian keputusan, tapi minat mereka. Jadi program kita ada 4 bidang tadi. Dia merangkumi banyak aspek lah. Maknanya tadi dari segi sains itu ada 3 bidang dalam aliran sains. Kalau kejuruteraan tu dia ada 4 bidang. Kalau dia bukan sains, dalam perakaunan itu dia juga ada pelbagai bidang dalam itu. Jadi pelajar SPM ini sangat sesuai lah. Dia boleh memilih sama ada dia nak pergi ke bidang mana dengan keputusan yang mereka adalah. Okey, baik Dr. Sharifah dan juga Puan Ruslan. Ada banyak lagi perkara yang boleh kita bincangkan kejap lagi berkaitan hala tuju pelajar lepasan program matrikulasi. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.
Kembali bersama-sama saya Zainal Nasir untuk ruang bicara kita bicarakan tentang hala tuju pelajar lepasan program matrikulasi bersama-sama dua orang tetamu, seorang di studio dan seorang lagi di alam maya. Baiklah, Dr. Sharifah, kalau boleh kita kongsikan juga di sini bagaimana kan, sebab kita dah cerita banyak perkara, banyak kelebihan, banyak manfaat seandainya mereka mengikuti program matrikulasi KPM itu sendiri khususnya. Bagaimana untuk meyakinkan pelajar-pelajar lepasan SPM, mak ayah mereka sendiri bahawa pelaksanaan program ini berpeluang untuk mereka kembangkan lagi sayap mereka hingga peringkat yang lebih tinggi? Kebanyakan pelajar dia ada doubt sikit lah. Biasanya ramai pelajar yang kata program matrikulasi ni sangat padat. Mereka perlu belajar dalam masa tempoh yang singkat. Saya dengar 10 minit. Mereka macam struggle. Very struggle. Memang mereka kena struggle lah. 10 bulan itu bukan masa yang sangat padat lah. Kalau contohnya kalau mereka ambil SPM, mereka belajar 2 tahun. Kalau ambil diploma, mereka belajar 3 tahun, kan, 2 tahun setengah, kan. Ataupun kalau mereka sambung pengajian dalam bidang-bidang yang lain lah. Tapi kalau mereka masuk ke program matrikulasi, mereka belajar hanya setahun saja, lebih kurang macam Puan Priscilla kata tadi, lebih kurang 10 bulan. Jadi dalam ramai juga ibu bapa, ramai juga pelajar, mereka takut mereka tak boleh ikut program ini kerana dia agak padat dan agak struggle jugalah. Sebab itu kita ada 2 pilihan. Dia boleh ambil yang setahun dan dia boleh ambil untuk 2 tahun. Dia ada pilihan kat situ. Kalau yang rasa dia tak boleh buat untuk setahun, dia boleh pilih untuk 2 tahun. Jadi program ini dia memberi kesediaan supaya mereka, program matrikulasi ini adalah feeder kepada IPTA untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah lah. Nama pun pra-universiti. Jadi dia adalah satu ruang untuk menyediakan mereka. Jadi sebab itu seperti yang Hajar Rosila kata tadi, kita mengimbangi pencapaian mereka dengan akademik dan juga co-curriculum. Kita tidak fokus kepada akademik semata-mata lah. Jadi di situlah mereka dibangunkan dari segi keterampilan diri, keberanian, kepimpinan, pelbagai kemahiran yang kita beri pada mereka. Mereka memberi pendedahan di peringkat dalam negara dan juga mengikuti program-program luar negara, terlibat dengan pelbagai pertandingan peringkat dalam dan juga luar negara. Mereka ini juga bersaing dengan pelajar-pelajar asasi, pelajar-pelajar SPM. Jadi ini adalah satu persaingan yang sihat. Jadi mereka ini adalah kumpulan pelajar yang terpilih, pelajar yang cemerlang, pelajar bijak. Pelajar bijak. Campaklah di mana mereka. Kalau kita campak, dia akan tumbuh menjadi pulau lah yang hebat. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu yang cantik tu. Campaklah ke mana pun akan jadi pulau yang hebat. Kalau tanah mana-mana pun akan hidup. Tak ada masalah. Baik. Cuma kita perlu memberi peluang dan membangunkan mereka ini. Inilah yang kita sediakan di program matrikulasi KPM. Okey, memandangkan Puan Rosila sendiri sebenarnya dah agak lama kan dengan matrikulasi ini sendiri, Puan Rosila? Puan Rosila? Ya, saya. Puan Rosila sebenarnya dah berapa lama begitu sinonim dengan matrikulasi ini? Berapa lama sebenarnya terlibat? Saya terlibat dengan matrikulasi ni sejak tahun 2000 sehingga kini. Okey. Itu satu tempoh yang agak lama juga. Sepanjang hayat program matrikulasi lah. Sepanjang hayat. Boleh dikatakan begitu. Saya bermula daripada seorang pensyarah, pensyarah matematik. Kemudian saya membuat sambung belajar, master, dan juga saya selepas itu saya menjadi timbalan pengarah dan juga akhirnya saya menjadi pengarah. Saya bergerak di banyak kolej. Tidak di satu kolej. Saya sanggup tu. Saya ke Johor, kemudian ke Pahang. Kalau ikut anak muda sekarang ni nak pergi jauh tu fikir 2-3 kali kan, 4 kali. Saya tidak.
maju ke depan. Iron Lady itulah saya bersama matrikulasi. Ya, Iron Lady, kata Dr. Sharifah tadi. Okey, bila dah punya pengalaman sebegitu ya, seusia dengan matrikulasi itu sendiri kan, apa yang dilihat dari segi pelajar-pelajar mereka yang telah pun mengikuti program ini dari segi kesan jangka panjang kepada mereka? Apa yang saya nampak, saya boleh bagi satu contoh lah. Anak pelajar saya semasa saya menjadi timbalan di Kolej Matrikulasi Johor, beliau ini seorang pelajar matrikulasi yang namanya adalah Dr. Abdul Kadir Shah Syaibuddin, yang belajar di Kolej Matrikulasi Johor. Beliau ni merupakan yang di-Petua Majlis Perwakilan Pelajar di Kolej Matrikulasi Johor pada waktu itu. Dan beliau kemudiannya menyambungkan pengajian dalam bidang perubatan di Universiti Melaya. Dan pada tahun 2018 beliau telah menerima anugerah pemimpin program wacana intelek KPM. Itu satu anugerah yang besar, yang tinggi. Dan seterusnya beliau juga pernah mendapat anugerah Global Ambassador of International Young Leaders Assembly United Nations. Dan kini beliau bertugas di Hospital Queen Elizabeth. Ini saya kalau saya pergi ke mana-mana, beliau ini saya jadikan contoh, saya jadikan idola kepada pelajar-pelajar matrikulasi yang lain. Daripada seorang pelajar kemudian menjadi pemimpin, kemudian menjadi pula dan mendapat anugerah Global Ambassador of International Young Leaders Assembly. Itu bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Saya kalau ingat nama dia, saya rasa macam sebab. Saya rasa apa ni, bangga. Seorang lepasan daripada matrikulasi boleh berjaya sampai ke situ. Dan saya mengharapkan pelajar-pelajar yang lain juga mengikut langkah beliau. Dan kalau bolehlah, saya ingin menyatakan seorang lagi, Encik Sinan bin Ismail, yang merupakan alumni daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Beliau ini terkenal dengan Temasek Universiti. Beliau mengambil ijazah applied matematik. Pada tahun 2008, Sinan Ismail ini telah menubuhkan sebuah syarikat animasi Malaysia yang diberi nama Digital Durian. Syarikat ini terkenal dengan animasi prasekolah DDM Friends. Itu adalah daripada Encik Sinan. Dan Omar dan Hana itu juga adalah hasil daripada beliau. Dan saya sering menyatakan kepada pelajar-pelajar, dua contoh inilah yang memang terkenal. Yang seorang ni dalam kalangan anak-anak kita, yang seorang ini remaja. Itu yang saya dapat beri contoh lah, contoh yang nyata pada hari ini. Ya, ini dia Saya contoh pun nak nyata. tambah contoh Boleh, tadi. tak ada masalah sebab kita berbangga. Malaysia berbangga dapat menghasilkan individu kami sedemikian. berbangga. Kita ada satu pelajar istimewa, pelajar OKU, Encik Syukur. Beliau hari ini telah menjadi seorang usahawan yang berjaya. Beliau OKU tapi menjadi usahawan yang berjaya. Jadi untuk pengetahuan Diana juga, di Kolej Matrikulasi ini kita adalah mesra OKU. Dan banyak kolej-kolej kita menerima pelajar OKU dan kita mesra OKU. Encik Syukur yang kapet juga. Beliau adalah keluaran lepasan Matrikulasi Melaka. Berbangga. Usahawan kapet cukup terkenal. Tular juga sebenarnya. Memberi inspirasi kepada ramai orang. Kepada generasi muda lah, anak-anak kita kan, yang sekarang ini nak melihat ala tuju masa depan mereka. Jadi ini adalah contoh-contoh role model yang boleh memberi inspirasi bahawa mereka boleh berjaya seperti kakak-kakak mereka atau abang-abang mereka lah. Okey, cumanya di sini Dr. Sharifah, saya nak tahu juga, pasti ada juga yang tertanya-tanya, terfikir-fikir kan, apa agaknya dari segi perbezaan yang ketara, sebab kita sekarang nak memilih sama ada nak masuk, nak ikuti program matrikulasi ataupun diploma. Jadi apa perbezaan yang paling ketara di antara kedua-dua program ini? Kalau mereka kalau seorang pelajar itu, katakanlah dia dalam bidang dia tamat sijil, dia ada dalam
sekolah menengah teknik lah. Biasanya dia ada dua pilihan, sama ada contoh dia nak pergi ke UTM untuk buat kejuruteraan diploma, atau dia nak masuk ke matrikulasi buat kejuruteraan pra-universiti. Kalau dia masuk ke diploma, maknanya untuk 2,5 tahun lah. Jadi selepas 2,5 tahun dia kena mohon juga untuk kalau dia nak sambung belajar. Maknanya 2,5 tahun dia buat diploma, dia sama ada bekerja atau dia menyambung pengajian. Tapi ramai juga yang tercicir akan terus berada di alam pekerjaan. Tapi kalau mereka memilih program matrikulasi, sudah tentunya kan mereka jaminan tamat ni. Jaminan. Sudah tentu tadi 99.7 terbukti. 9 terbukti. Maknanya setelah mereka tamat program matrikulasi, mereka akan menyambung pengajian sama ada dalam negara atau luar negara. Itu satu jaminan yang dapat kita berikanlah kepada pelajar-pelajar mengikuti program matrikulasi, insya-Allah. Ya, walaupun dinyatakan sedemikian dari segi keberhasilan kejayaannya, tapi ada juga dalam kalangan pelajar-pelajar kita kan, mak ayah sendiri mungkin terfikir-fikir macam kalau masuk matrikulasi ni anak mesti macam stres, tertekan. Macam mana kaitan dengan Purusilah lah, sebab dah lama kan Purusilah? Dia sebenarnya pelajar ni belajar di mana-mana memang susah. Kita bergantung pada diri kita. Kita nak anggap belajar itu macam mana. Kalau kita anggap dia senang, maka jadi senang. Kalau kita anggap dia susah, maka dia akan jadi susah. Jadi belajar di matrikulasi ini, yang dimomok-momokkan yang susah tu, yang dimomok-momokkan tidak boleh ikut, sebenarnya itu bergantung pada diri kita. Dan pelajar-pelajar ini dia kena ada sokongan yang padu daripada ibu bapa. Kalau ibu bapa bagi sokongan yang padu, belajar di mana-mana pun sama. Jadi pelajar ini akan happy. Dan kami menyokong pelajar-pelajar ini di matrikulasi ini dengan program-program yang mereka boleh ikut. Kami adakan sekarang ni anak-anak pelajar ni, dia banyak outdoor game. Okey, dia boleh melakukan berbagai jenis sukan, indoor, outdoor. Kita ada track, kita ada tabak perkemahan yang mereka boleh berkemah. Kita ada golf driving range, kita ada basking dan banyak lagi. Mereka ini sebenarnya tak perlu stres, sebab mereka ada berbagai-bagai aktiviti yang mereka boleh lakukan sepanjang mereka berada di matrikulasi ini. Jadi saya minta pada ibu bapa, jangan streskan anak. Yang sebenarnya yang menstreskan anak ni adalah ibu bapa. Mereka ini yang bimbang anak dia berada 10 bulan di matrikulasi ini. Tak perlu bimbang. Kami ada kaunseling yang boleh memberikan nasihat kepada pelajar-pelajar ini kalau mereka stres. Kita ada pembimbing rakan sebaya yang boleh sama-sama membimbing anak-anak pelajar. Jadi saya menyeru kepada ibu bapa, masukkanlah anak-anak mereka ke matrikulasi ini, kerana ini satu peluang jalan pendek orang kata untuk ke Menara Gading. Laluan pantas. Tapi dalam masa sama ada juga risau dari segi pointer ni pula. Kena skor, katanya sekurang-kurangnya 3.00 dan ke atas barulah mereka ni melayakkan diri untuk di peringkat ijazah sarjana muda. Ada bagaimana sekarang ni dari segi pointer ni? Kebanyakan mereka boleh melepasi. Ramai, saya nak bermaklumkan, lebih kurang 50% pelajar kita mendapat keputusan 3.5. PNGK mereka lebih pada 3.5. Maknanya ramai yang cemerlang. Dapat 4 flat tu ramai. Jadi tak ada terbukti, walaupun ramai yang risau dan sebagainya, kebanyakan mereka akan mendapat keputusan yang cemerlang, dan ramai semua mereka dapat melanjutkan pengajian di peringkat pengajian tinggi. Cuma bidang-bidang yang mereka pilih lah. Itu bezanya. Jadi ada yang juga, tapi 70%
20% pelajar kita dalam bidang sains akan melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama dalam bidang sains. Tapi ada juga dalam 5% yang memilih bidang di luar daripada apa yang mereka pilih di matrikulasi. Macam KPM sendiri dah iktiraf sijil matrikulasi kalau mereka nak terus bekerja. Ya. Laku kan? Ya. Ya, laku. Laku, cerita lebih sikit lah, Puan Rosila. Macam banyak nak cerita tu nak kongsi. Untuk makluman, sijil matrikulasi ini boleh digunakan untuk memohon pekerjaan dalam perkhidmatan awam pada grade 29 dan dalam 39 skim perjawatan. Ini kita boleh lihat dalam surat perkeliling perkhidmatan bilangan 3 2016 dan ia berkuat kuasa mulai 1 Januari 2017. Grade ini setara dengan sijil diploma dan juga sijil SCPM. Jadi ibu bapa jangan bimbang. Keluaran universiti ni laku di sektor perkhidmatan awam. Tu dia. Kenapa skim perjawatan? Kenapa mereka tak melanjutkan pelajaran, memilih pekerjaan? Contohnya bila mereka tamat, mereka dah dapat tawaran. Contohnya ada yang dapat sebagai jururawat. Ya, betul. Jadi ramai yang dapat tawaran-tawaran yang tertentu. Jadi itu menyebabkan mereka memilih untuk bekerja daripada untuk menguruskan pengajian. Tapi ada juga mereka daripada latar belakang keluarga sosioekonomi yang sangat rendah. Jadi mereka memilih untuk bekerja untuk membantu keluarga. Bukan kerana mereka tak berjaya, tapi untuk membantulah dan berjaya. Tapi sebab itu kita di bahagian matrikulasi KPM berusaha bersungguh-sungguh mengadakan pelbagai jalinan kerjasama dengan agensi-agensi luar. Sebagai contohnya? Ya, contohnya kami telah mengadakan berbagai inisiatif, mengadakan jalinan kerjasama dengan pelbagai badan penaja. Contohnya termasuk MARA, Shell, Petronas, Yayasan Pelajaran MARA, Yayasan Bank Rakyat, Yayasan Tenaga Nasional, PNB, Yayasan Samdabi, Yayasan Peneraju, Khazanah, JPA, Bank Negara. Ini antara agensi-agensi yang menyediakan penajaan. Jadi kita mengadakan kerjasama strategik. Contohnya baru-baru ni kami bermesyuarat dengan Petronas lah. Mereka nak hantar pelajar ke luar negara. Jadi mereka ada peruntukan, kami ada produknya. Jadi itulah kita bekerjasama dengan mereka. Begitu juga dengan MARA, bahagian pelajaran MARA. Mereka juga ada peruntukan, kami ada produknya. Jadi kita bekerjasama. Jadi kita memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar B40 lah, di mana mereka ini kita berhasrat bila mereka dapat peluang penajaan ke luar negara, mereka balik ini akan dapat menyumbang kepada negara dan juga menyumbang kepada keluarga mereka dan boleh mengubah nasib keluarga mereka ke arah yang lebih baik. Itu hasrat kita. Apa lagi nilai tambah yang dilakukan oleh bahagian matrikulasi KPM sendiri untuk memastikan dari segi program ini sentiasa diterima ramai dan juga sentiasa relevan dan juga memberi peluang yang terbaik kepada anak bangsa kita? Kepada terutamanya lah pelajar-pelajar B40, mereka ini kadang-kadang bila dah dapat keputusan cemerlang, tak tahu nak apa, sama ada nak menambung pengajian atau nak bekerja dan sebagainya lah. Jadi sepanjang mereka belajar di matrikulasi, seperti yang dinyatakan tadi, ada bantuan sara hidup pelajar, di mana mereka dibayar sebanyak 2,500 sepanjang pengajian di matrikulasi untuk perbelanjaan mereka lah. Tapi bayarannya tak bayar. Maknanya dari segi bayaran itu akan dibayar secara bulanan ataupun bulanan kepada mereka lah. Jadi yuran tak bayar-bayar, penginapan percuma. Segala kemudahan disediakan, asramah disediakan. Ada pensyarah yang hebat-hebat yang sedia ada membimbing. Kita ada pensyarah, kita ada kaunselor yang sentiasa memberi khidmat nasihat, membimbing. Sebab saya banyak juga bila kita nak ada agensi tajaan-tajaan ni, bila kita nak hantar pelajar-pelajar ni, kita siap sedia buat temu duga, memberi input. Kami akan pastikan pelajar itu bersedia, memberi sokongan-sokongan pada mereka, memastikan pelajar ini memohon. Contohnya pelajar-pelajar yang berpendapatan rendah, sosioekonomi yang sangat rendah, tak mampu. Ada ibu bapa yang pendapatannya
1,000, 2,000 ya. Jadi pelajar-pelajar ini agak sukar, kehidupan mereka sangat sukar. Jadi kita menyediakan saluran bantuan untuk memberikan maklumat pada Baitul Mal kepada pusat zakat, dan juga kita juga contohnya Yayasan Pelajar Amara memberi pembiayaan sepanjang mereka belajar di matrikulasi, dan juga mereka ditaja selepas mereka melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi nanti. Jadi pelajar-pelajar terutamanya yang B40 ini atau dan sebagainya, mereka perlu mengambil peluang ini supaya dengan mereka mengikuti program matrikulasi, kita yakin kalau mereka bersungguh-sungguh, insya-Allah di mana matrikulasi ini adalah peneraju kepada kejayaan masa depan pelajar, insya-Allah. InsyaAllah dah banyak kita dengar sebenarnya, tapi dalam masa yang sama juga ya, nanti kita akan kembali selepas ini, selepas kita berehat seketika, kita tahu juga apa lagi antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan program matrikulasi ini. Semuanya seketika nanti. Terus saja menonton Ruang Bicara. Okey, kita kembali untuk Ruang Bicara. Kita bicarakan tentang hala 7 pelajar lepasan program matrikulasi bersama-sama 2 orang panel, seorang di studio dan seorang lagi menerusi dalam talian. Nak terus saja dengan Puan Rosilah menerusi dalam talian. Puan Rosilah, kita nak tahu apa lagi antara faktor yang menyumbang khususnya kepada pelaksanaan program-program matrikulasi KPM ini? Okey, terima kasih Zana. Untuk makluman semua, banyak program-program yang kami jalankan di peringkat matrikulasi. Kita bukan sahaja membimbing pelajar-pelajar kita di matrikulasi. Macam di Melaka ya, di program Kolej Matrikulasi Melaka, kami adakan ada angkat dengan sekolah-sekolah yang berdekatan. Okey, di mana pensyarah-pensyarah kami juga di waktu mereka tidak ada kelas, mereka membimbing pelajar-pelajar di sekolah yang berhampiran ini supaya mereka ini sama-sama boleh selepas HPM sama-sama boleh masuk ke matrikulasi. Untuk makluman di sekolah yang bersebelahan dengan Kolej Matrikulasi Melaka ini, pelajar-pelajarnya tu boleh dikatakan kurang untuk belajar, tapi saya bersama dengan pensyarah-pensyarah saya sering mengadakan perbincangan dengan pengetua, dengan guru, supaya kita boleh memotivasikan pelajar-pelajar sekolah ini supaya mereka hendak belajar. Mereka hendak belajar dan mereka hendak menyambungkan pelajaran. Dan sudah tentulah saya sebagai pengarah di Kolej Matrikulasi Melaka ini mengesyorkan mereka masuk ke matrikulasi supaya masa depan mereka itu lebih terjamin. Boleh menyambungkan pelajaran ke IPT, ke IPTA ke IPTS ke terpulang kepada mereka nanti. Dan kami selain daripada itu juga, kami banyak lagi program-program jalinan kerjasama yang kami jalankan dengan penduduk-penduduk sekitar. Jadi program matrikulasi ini bukan sahaja untuk pelajar-pelajar yang masuk ke matrik belajar, tapi kita juga mengadakan program-program bersama masyarakat supaya mereka ini bersama-sama kita, bersama-sama dengan matrikulasi, supaya mereka dapat memberitahu kepada orang-orang kampung, kepada anak-anak mereka supaya belajar sekurang-kurangnya boleh meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Okey, itu dia melibatkan komuniti setempat juga untuk menjayakan dan melaksanakan. Baik. Okey. Ramai-ramai di antara mereka bila dah masuk tak nak balik. Tak nak balik. Cuti pun tak balik. Cuti tak balik. Cuti duduk di asrama. Jadi terpaksalah
fellow menjaga mereka di kolej-kolej sebab tak nak balik. Masa COVID hari tu, bila kita tu. lockdown, kita suruh balik, tak nak balik. Oh, okey. Maknanya mereka teruja. Ya, mereka seronok berada di kolej dan mereka boleh buat pelbagai aktiviti. Ini memang kisah benar, ramai yang tak balik pun. Sehingga kan waktu COVID tu orang semua dah balik, kita terpaksa menjaga pelajar-pelajar ini, menyediakan sokongan pada mereka lah. Walau bagaimanapun Dr. Sharifah, pasti adanya tanggapan-tanggapan ataupun persepsi sesegelintir masyarakat kita tentang program matrikulasi. Mungkin di sini apa tanggapannya perlu diperbetulkan tentang program matrikulasi KPM? Mungkin ada pelajar lah yang mungkin dia nampak kalau dia masuk ke program matrikulasi ni dia belajar saja. Dia struggle, dia kena struggle. Kalau dia tak struggle, dia tak berjaya, dia maknanya dia tak ada pilihan lain. Ya, jadi mereka ni sebenarnya seperti yang rakan saya lah, Puan Hajar Rosila menceritakan, sebenarnya kita bukan fokus pada akademik saja, kita mengimbangi akademik dan juga co-curriculum dan juga kita juga menyediakan mereka kepada program-program sosial dengan khidmat masyarakat. Ya. Jadi ada juga pelajar mereka rasa kalau masuk matrikulasi gagal, tak ada masa depan. Sebenarnya sijil matrikulasi ini boleh mereka dapat sijil matrikulasi ini juga mereka boleh mendapat pekerjaan sama ada di sektor awam atau di sektor swasta. Laku. Maknanya laku. Dia setara. Dia setara dengan diploma dan juga tingkatan 6. Okey, jadi memandangkan masa kita pun tak berapa nak banyak sebenarnya Doktor dan juga Puan Rosila, sebab difahamkan sekarang ni sesi untuk permohonan bagi mereka yang nak apply dah dibuka untuk sesi seterusnya. Boleh war-warkan Doktor? Sebenarnya program matrikulasi kita buka pada bulan Mac hingga April lah. Jadi ramai kita dapati permohonan kita, ramai pelajar yang tercicir, yang tidak sempat pun untuk memohon. Ini antara aduan-aduan lah yang mereka kata kami nak mohon tapi terlepas mohon tapi dah ditutup dan sebagainya lah. Jadi atas aduan-aduan permohonan-permohonan yang merayu-rayuan yang kami terima tu, bahagian matrikulasi KPM pun prihatin. Jadi memberi peluang kedua kepada mereka ini. Jadi kita telah membuka fasah permohonan yang kedua daripada 1 Jun kita lanjutkan hingga 20 Jun dan kita lanjutkan sehingga 24 Jun. Kenapa kita buka sampai 24? Sebab bila dah dapat result, mereka mungkin boleh membuat pilihan yang lebih baik lah. Jadi ramai yang dapat dulu tak nak mohon, mungkin tak yakin. Tapi bila dapat result, bagus. Nak mohon matrikulasi. Tengok orang kawan semua mohon. Jadi kita buka, jadi kita harap pelajar-pelajar yang tak mohon itu akan segera memohon sehingga 24 Jun lah. Top 24 Jun tu kita tutup. Dah tak ada lagi rayuan. Ini adalah yang kedua, yang rayuan yang kedua yang kita terima. Jadi manakala bagi pelajar-pelajar yang telah mohon awal tadi pada bulan Mac hari itu, mereka mungkin memilih bidang-bidang yang mungkin dia rasa dia nak tukar dengan keputusan yang ada. Mungkin keputusan dia lebih baik atau mungkin dengan keputusan yang lebih sesuai. Jadi kita memberi peluang pada mereka dalam tempoh yang singkat ini, walaupun dah memohon dengan keputusan yang ada, mereka boleh memilih bidang, menukar bidang. Memilih bidang antara 4 jurusan atau menukar bidang supaya mereka memilih bidang yang bersesuaian dengan diri mereka, yang bersesuai dengan keputusan mereka, yang mungkin dengan peluang kedua ini mereka dapat membuat pilihan yang lebih tepat lah. Jadi oleh itu saya merayu pada pelajar-pelajar lepas SPM yang dapat result pada 16 Jun ini, pada ibu bapa, janganlah merasa ragu-ragu atau bimbang bahawa program matrikulasi ini ramai yang tak berjaya. Statistik menunjukkan, terbukti bahawa 99.97% pelajar kita berjaya melangkah kaki ke Menara Gading. Ini adalah satu cerita benar, kejayaan-kejayaan yang kurang diwawarkan lah, yang mereka tak tahu kan. Senang cerita macam ni lah Doktor. Ini adalah fakta dan juga data yang telah pun diperoleh dari segi keberjayaan pelajar-pelajar yang mengikuti program matrikulasi KPM. Apa pun terima kasih banyak-banyak Dr. Sharifah kerana bersama-sama kami. Terima kasih juga kepada Puan Rosila. Ini saja masa kita ada untuk Ruang Bicara edisi malam ini. Saya Zainal Nasir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Zainal. Sama-sama.